KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam Diet dan Nutrisi. Jadi untuk hari ini kita pergi deep juga ke dalam sukan yang seterusnya untuk kita membincangkan tentang pemakanan sukan secara spesifik bagi sukan bola keranjang ataupun basketball. Yang mana faktor nutrisi juga memainkan peranan yang penting untuk sukan basketball ini. Sebelum tu kita kenali ataupun kita ketahui sikit latar belakang untuk sukan basketball yang mana satu pasukan mungkin terdiri daripada 10 hingga 12 orang pemain yang mana setiap kali dalam court hanya 5 orang yang akan bermain dan setiap atlet di dalam court itu mempunyai spesifik role masing-masing dalam court tetapi akan bergerak ke keseluruhan court. Maksudnya pergerakan untuk atlet basketball adalah tinggi ataupun banyak merangkumi satu court itu. Antara kriteria ataupun fizik karakteristik yang diperlukan adalah mempunyai tinggi merupakan salah satu kriteria yang sangat penting. Kemudian kurus ataupun kita kata lean body mass ataupun kemudian ada sesetengah posisi mungkin juga sedikit bulky bergantung kepada posisi yang tertentu, tetapi secara keseluruhan atlet basketball ataupun bola keranjang perlu boleh bergerak laju, perlu tangkas, perlu ada agility di situ, perlu ada speed dan juga perlu ada strength dan juga power. Jadi itu antara karakteristik ataupun keperluan yang diperlukan untuk sukan basketball selain daripada accuracy. Apabila melibatkan shooting, kita tahu yang accuracy itu sangat penting, spesifik dan juga coordination. Jadi ini antara kriteria-kriteria bagi atlet yang menceburi basketball. Dan untuk atlet-atlet ini juga pemakanan dah tentu sangat penting yang mana kita juga fokuskan kepada lemak badan ataupun percentage body fat yang rendah, yang mana apabila mempunyai percentage body fat yang rendah secara tidak langsung akan mempengaruhi atlet punya speed. Okey, lagi rendah dan ini akan meningkatkan kelajuan ataupun speed atlet itu sendiri. Untuk penggunaan tenaga, energi sistem yang digunakan bagi sukan bola keranjang adalah combination aerobik dan juga anaerobik, yang mana 85% daripada penggunaan tenaga adalah menggunakan sistem anaerobik itu sendiri. Jadi atlet perlu tahu bagaimana ini untuk diolah dengan cara pemakanan yang betul supaya atlet boleh memahami dengan jelas yang sukan ini mempunyai 4 kuarter yang mana setiap satu kuarter lebih kurang 10 minit. Dan atlet mungkin main dalam 40 minit ataupun lebih, yang mana setiap satu kuarter mempunyai rehat lebih kurang 2 minit, manakala setiap half time akan rehat lebih kurang 5 minit. Jadi ini juga akan mempengaruhi ruang dan peluang untuk atlet menambahkan air ataupun meminum air dan juga untuk kekal bertenaga sepanjang tempoh competition itu sendiri. Kita berjumpa sebentar lagi untuk nutrition strategis bagi sukan basketball. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Jom kita teruskan untuk mengetahui diet ataupun nutrition strategies yang sesuai bagi sukan bola keranjang. Dan bagi sukan bola keranjang, mereka perlu memastikan mereka mengambil diet yang seimbang pada setiap hari, iaitu pada hari-hari training. Dan untuk atlet dah tentu setiap hari mereka dipenuhi dengan training session dan seterusnya mereka akan pergi kepada competition. Jadi bagaimana diet yang sesuai pada hari-hari training ataupun hari-hari latihan mereka setiap hari. Okey, kita pergi kepada training diet. As training diet untuk basketball, kita perlu tahu yang mereka perlukan semua kumpulan makro dengan kuantiti yang betul. Fokus kepada karbohidrat, fokus kepada protein, peratusan protein dan juga kepada keperluan lemak. Dan atlet perlu pastikan mereka mengambil diet yang seimbang, yang ada semua kumpulan jenis makanan, yang ada pelbagai jenis makanan dan bersederhana mengikut keperluan masing-masing. Dan ini sangat varies, bergantung kepada individu tersebut, bergantung kepada umur, bergantung kepada saiz badan, bergantung kepada berat dan bergantung kepada targeted body composition goal. Jadi setiap hari atlet perlu tahu berapa kalori yang diperlukan untuk diamalkan pada hari-hari latihan, yang mana kalau latihannya hanya satu sesi, keperluannya mungkin berbeza. Begitu juga kalau latihannya ada melebihi 2 sesi sehari ataupun long duration, jadi keperluan tenaga juga akan berbeza. Jadi dekat sini atlet sebenarnya boleh menggunakan pinggan atlet sebagai salah satu panduan untuk memastikan mereka mendapat kalori yang mencukupi. Dan untuk atlet basketball, pengambilan karbohidrat disarankan adalah di antara 5 hingga 10 gram per kg body weight. Untuk keperluan karbohidrat 5 hingga 10, tapi kebiasaannya kalau hari training diet mungkin dia akan capai 5 hingga 7 gram karbohidrat pada setiap hari. Dan lepas mengetahui berapa jumlah karbohidrat yang diperlukan, kita akan tengok berapa kalori yang disumbangkan oleh karbohidrat tersebut dan dipecahkan kepada 3 makan utama yang perlu mengandungi jumlah karbohidrat yang tertentu pada timing yang betul, pada jumlah yang betul. Dan karbohidrat, ada karbohidrat kompleks yang mana kita juga akan fokuskan kepada mungkin makanan yang rendah GI ataupun makanan yang tinggi GI pada masa-masa yang berbeza. Makanan yang rendah GI ini sebenarnya makanan yang melambatkan proses peningkatan gula darah. Proses peningkatan gula dalam darah berkaku dengan perlahan berbanding makanan yang tinggi GI. Dan atlet basketball perlu pastikan makanan yang mereka ambil tinggi dengan nutrien dense food. Jadi ambil satu makanan, kita pastikan makanan itu kaya dengan pelbagai jenis nutrien. Dan move on kepada keperluan protein, iaitu 1.4 hingga 1.7 protein per kg body weight. Okey, jadi atlet boleh jadikan ini sebagai panduan untuk mengetahui, mengira berapa keperluan jumlah protein pada setiap hari. Okay, ini jadi baseline, mengira berapa jumlah protein, kemudian agihkan protein itu mengikut masa-masa tertentu. Dan protein penting juga untuk proses recovery. Antara sumber protein yang baik dan berkualiti tentunya sumber protein daripada ikan, lean meat, ayam, kita ada poultry juga, dan juga kita ada sumber-sumber daripada tumbuh-tumbuhan seperti kacang soya, legumes dan nuts juga ada sumber protein yang baik. Dan pengambilan lemak juga penting, dan kita suggestkan untuk ambil lemak daripada sumber-sumber yang lebih sihat berbanding daripada unhealthy fats. Yang mana sumber-sumber lemak yang sihat itu adalah antaranya yang mengandungi MUFA dan PUFA, monounsaturated fatty acid ataupun polyunsaturated fatty acid, yang mana kita boleh fokuskan pengambilan lemak daripada olive oil, fish, makanan-makanan ataupun ikan yang berlemak, dan ada sesetengah nuts yang mana memang mempunyai kandungan lemak-lemak yang sihat yang diperlukan oleh atlet untuk kekalkan kesihatan yang baik. Itu adalah basic things ataupun cara nak mengira ataupun berapa keperluan atlet pada setiap hari-hari diet, dan pastikan makanannya pelbagai, ada semua kumpulan makanan yang dimention tadi, ada karbohidrat, ada protein, ada juga sayur-sayuran, ada juga buah-buahan
yang pelbagai jenis, yang pelbagai colors supaya kita dapat semua vitamin dengan mineral daripada setiap jenis makanan. Dah tentu setiap warna ataupun jenis buah-buahan atau sayuran itu membawa nutrien-nutrien yang berbeza. Jadi atlet tak boleh statik kepada satu jenis nutrien sahaja ataupun satu jenis buah-buahan sahaja ataupun sayur-sayuran sahaja, yang mana ini mungkin menyebabkan atlet mengalami kekurangan nutrien daripada makanan-makanan yang lain. Dan untuk atlet pada hari training day kena fokuskan untuk memenuhi keperluan kalori. Kita bimbang apabila atlet skip waktu makan ataupun tidak makan dengan proper, maksudnya mungkin tak ambil breakfast, tak ambil lunch, akan menyebabkan kekurangan tenaga, sedangkan atlet perlukan tenaga yang mencukupi untuk latihan. Jadi untuk atlet basketball, pastikan setiap hari pengambilan tenaga mencukupi untuk pastikan boleh support dia punya training day dan juga boleh support untuk pembesaran. Jadi kita akan move on kepada keperluan di hari pertandingan. Bagaimana pula dengan pemakanan ataupun strategis yang diperlukan untuk atlet basketball. Yang kita memang tahu atlet basketball adalah satu sukan yang fast pace, banyak bergerak. Jadi atlet perlu pastikan dia ada tenaga yang mencukupi dan juga perlu ada ketahanan, sebenarnya endurance kat situ. Okay, jadi untuk sebelum pertandingan ataupun before competition, atlet kena pastikan atlet dah makan 1 hingga 3 jam sebelum competition dengan makanan yang tinggi karbohidrat, kaya karbohidrat, rendah dengan lemak, moderate protein. Dan ini dimakan di antara 3 jam sebelum competition bagi memastikan pada waktu competition atlet mempunyai tenaga yang mencukupi dan kesemua makanan itu telah pun dihadam. Kita bimbang kalau makan terlalu dekat dengan competition 1 jam ataupun setengah jam sebelum, akan berlaku ketidakselesaan gastro kepada atlet yang mana boleh mempengaruhi performance atlet di dalam gelanggang nanti. Jadi before competition, atlet dipastikan pemakanan diambil dengan waktu yang sesuai bergantung kepada waktu competition itu sendiri. Okey, fokus kepada kumpulan makanan tertentu. Jangan ambil makanan yang tinggi lemak yang mana kita tahu dia mungkin melambatkan proses penghadaman. Pengambilan air juga perlu dipastikan mencukupi sebelum competition itu. Okey, penting untuk pastikan air sentiasa diambil secara berkala bagi kekalkan status hidrasi yang baik. Kalau untuk semasa competition, kita faham tadi satu game basketball akan ada 4 kuarter, satu kuarter hanya lebih kurang 10 minit, maksudnya ia adalah game yang sangat laju. Jadi peluang untuk minum air mungkin agak terhad, tetapi dah tentu atlet juga akan berpeluh. Okey, jadi kalau ada ruang dan peluang mungkin rehat di antara first quarter ke second quarter dalam 2 minit ataupun the first half kepada second half tu ada rehat yang lebih panjang. Gunakan peluang yang ada itu untuk gantikan balik air yang dah hilang semasa competition. Jadi kalau semasa competition apa yang sesuai untuk atlet basketball, untuk penting untuk atlet basketball rehydrate semula, gantikan balik kehilangan air yang disebabkan oleh perpeluhan. Kalau yang jenis heavy sweater, maksudnya orang yang memang dalam tempoh walaupun 20 minit mainan dia dah banyak perpeluhan berlaku, mungkin boleh consider untuk ambil electrolyte. Kalau kita nampak dia banyak peluh, mungkin kita perlu gantikan electrolyte, iaitu sodium yang hilang. Kalau kata sampai ke third quarter kita nampak ada atlet tertentu nampak lebih lemah, mungkin kita boleh suggest untuk pastikan pengambilan sports drink, yang mana kita tahu sports drink boleh contribute kepada jumlah karbohidrat yang sesuai dan juga bersama-sama dengan electrolyte yang ada untuk menggantikan balik kehilangan peluh dalam tempoh permainan itu sendiri. Untuk recovery, selesai sahaja competition, selesai sahaja sesi game tersebut, atlet boleh terus makan ataupun mengambil makanan masa window time. Okey, masa window time iaitu 30 hingga 60 minit sejurus selepas competition tamat. Jangan tunggu sehingga 1 jam ataupun 2 jam sebab atlet mungkin akan kehilangan all the nutrients ataupun all the benefits untuk recovery. Lagi cepat proses recovery dilakukan, lagi cepat atlet dapat recover. Jadi pastikan ada makanan yang disediakan di venue untuk pastikan atlet ada makanan untuk recovery, karbohidrat dan protein. Paling mudah boleh ambil chocolate milk, boleh ambil roti dan peanut butter untuk the first 30 minutes to 60 minutes sebelum pergi kepada makanan yang lebih lengkap selepas daripada bergerak daripada venue. Jadi rancang betul-betul supaya setiap kali game kita ada makanan untuk recovery dan jenis yang sesuai supaya proses recovery itu dapat berlaku dengan baik. Begitu juga dengan menggantikan semula
air yang hilang dan juga elektrolit selepas competition tadi. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Seterusnya kita lihat pula bagaimana pemakanan bagi atlet bola keranjang untuk pre-season ataupun off-season. Jadi untuk atlet bola keranjang mengekalkan komposisi tubuh adalah sangat penting. Jadi kalau masa off-season ataupun kita kata pada masa yang rehat ataupun active rest, mereka masih perlu mengekalkan body composition yang baik ataupun improvekan body composition mereka. Sama ada kalau mereka yang slightly higher body fat, mungkin boleh improvekan dia punya penurunan lemak tubuh, ataupun mana mereka yang memang dah capai excellent percentage body fat, mungkin boleh kekalkan jisim otot dan juga jisim lemak yang dah capai excellent tersebut. Jadi pada masa ini atlet sepatutnya mengamalkan cara pemakanan yang betul dan accurate pada masa off season, yang mana kita tahu pada masa ini pengambilan latihan ataupun latihan yang dilakukan mungkin sedikit rendah berbanding dengan waktu-waktu yang lain. Jadi pengambilan tenaga pada masa ini mungkin perlu dikurangkan dan bersifat individual. Jadi perlu mengira berapa keperluan tenaga masing-masing. Yang ini boleh rujuk kepada sport dietitian, sport nutrition, ataupun boleh kira berapa keperluan sekiranya aktiviti level kita dah berubah. Walau bagaimanapun, walaupun kita kata pengambilan kalori itu berubah, tetapi atlet masih perlu mengamalkan regular eating habit seperti sebelum ni. Maksudnya menjaga waktu makan, ada proper meal time, ada breakfast, ada lunch, ada dinner, mengamalkan semua kumpulan makanan itu masih perlu dilakukan. Masih mengekalkan pemakanan yang seimbang, ada semua makronutrien, tetapi mungkin kuantitinya dikurangkan untuk memastikan pengambilan kalori tidak berlebihan. Sebab kita bimbang bila off season, kita bimbang akan increase weight dan juga increase body fat. Yang mana kita tahu kalau untuk basketball kita perlukan lower body fat, yang mana ia boleh mempengaruhi prestasi ataupun speed atlet itu sendiri. Okey, jadi kita kena fokus, kena pastikan berat badan tidak terlalu berubah walaupun off season, dan makan makanan yang disebutkan tadi, ada karbohidratnya, ada protein, ada lemak untuk sentiasa kekal optimum pada off season. Mengambil semua buah-buahan dan sayur-sayuran, tidak skip mana-mana waktu makan, yang mana kita memang tahu skipping meals ini akan mempengaruhi sistem dalam tubuh badan. Jadi perlu ada regular eating habit yang sama macam training sebelum-sebelum ini. Itu yang boleh diamalkan oleh atlet basketball untuk pastikan dia masih kekalkan komposisi yang sama dan boleh diteruskan semasa on season nanti. Sebab bila on season atau pre-season nanti, kita tak nak pada masa tersebut baru atlet mencuba untuk mengurangkan berat badan ataupun mengurangkan lemak tubuh badan. Sedangkan pada waktu pre-season, trainingnya mungkin agak tinggi, intensitinya agak high, yang mana atlet perlu pastikan ada tenaga yang mencukupi pada tempoh itu. Jadi pada season tersebut, atlet bukan fokus untuk mengubah komposisi tubuh badan, tapi lebih fokus untuk pastikan sentiasa bertenaga, mempunyai training yang proper, mempunyai nutrition yang cukup dalam sesi latihan supaya lebih bersedia untuk competition. Dan juga tentang hidrasi. Hidrasi perlu diamalkan pada setiap hari, pada setiap masa, dan perlu dijadikan tabiat atau habit.
jumpa lagi untuk episod-episod yang seterusnya. Didik TV KP